nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, rombakan kabinet, Anwar dijangka, lantik Menteri Kewangan 2, 5 kementerian dirombak. Berita penuh, sekurang-kurangnya 5 kementerian dijangka terbabit dalam rombakan kabinet yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Selain Kementerian Perdagangan Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, yang ketiga ini ketiadaan menteri, kementerian lain dijangka terbabit dalam rombakan ialah Kementerian Kewangan MOF, Kementerian Komunikasi Digital KKD, Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC. Ketika Kabinet Kerajaan Perpaduan dilengkapkan penubuhannya pada Disember tahun lalu, ia mempunyai terdiri daripada 28 menteri dan 27 timbalan menteri termasuk 2 timbalan Perdana Menteri. Rombakan yang dibuat hari ini dijangka menampilkan wajah baru dan lama. Adalah ada petanda beberapa bekas menteri dijangka membuat kemunculan semula. Portfolio timbalan Perdana Menteri mungkin akan menyaksikan perubahan dengan pemisahan satu kementerian. Selain itu, MOF yang diterajui sendiri oleh Perdana Menteri dijangka menyaksikan pelantikan individu bukan ahli politik. Sebaliknya, profesional yang berpengalaman sebagai Menteri Kewangan 2. Difahamkan ada nama dipertimbangkan oleh Anwar bagi portfolio Menteri Kewangan 2, iaitu seorang calon yang sedang mengetuai sebuah badan berkanun persekutuan di bawah MOF selain pengarah sebuah institusi kewangan antarabangsa. KKD yang ketiga ini diterajui oleh Fahmi Fadzil dijangka menyaksikan pemisahan bidang tugas yang membolehkan bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio kembali ke Kabinet dengan memimpin sebuah kementerian berasingan. NRECC juga dijangka menyaksikan pemisahan bidang tugas. Kementerian Wilayah Persekutuan yang ditukar menjadi Jabatan Wilayah Persekutuan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri pada Disember tahun lalu dijangka dipulihkan semula sebagai kementerian dan diletakkan di bawah pimpinan Dr. Zaliha Mustafa yang ketika ini menyandang Menteri Kesihatan. Pengganti untuk jawatan Menteri Kesihatan masih belum pasti, namun pengarah strategik amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjadi antara nama yang disebut-sebut turut dibawa kembali menyertai kabinet menerusi rombakan ini. Spekulasi rombakan kabinet mula berlegar-legar sejak Julai yang lalu, terutama selepas kematian timbalan Presiden Amanah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang ketika itu mengetuai KPDN. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari yang disebut-sebut bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Salahuddin memberitahu NST bahawa beliau tidak mendapat sebarang makluman berhubung perkara itu. Semalam, pembantu yang rapat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa perombakan kabinet yang bakal berlaku bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran. Setiausaha Akbar Anwar Ibrahim Muhammad Faizal Hassan menerusi platform media sosial X menulis bahawa rombakan kabinet yang dijangka dibuat bertujuan menambah baik pentadbiran negara. Usaha untuk menghubungi beberapa ahli politik untuk mendapatkan butiran mengenai barisan kabinet yang baru, tetapi kebanyakan daripada mereka enggan untuk memberikan sebarang ulasan. Semua menteri yang terbabit dalam rombakan kabinet itu dijadualkan akan mengangkat sumpah jawatan dan simpan rahsia di hadapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Majlis Penyerahan Surat Cara Pelantikan dan Majlis Angkat Sumpah Menteri-Menteri Persekutuan di Istana Negara
pada jam 2.30 petang esok. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Sekali lagi, bagi anda yang baru saja bersama dengan channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya fikir, sila tinggalkan komen anda. Saya fikir Malaysia akan cepat maju selepas ini. Malaysia akan tidak ada lagi rasuah berleluasa. Kerana apa? Bakal agung kita ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, memberikan perhatian serius baginda kepada masalah besar, kepada penyakit teruk ini. Ini bukan hanya penyakit biasa, ini penyakit kanser tahap 5 ni. Tapi baginda mencadangkan supaya SPRM tidak lagi memberikan laporan kepada Parlimen, tapi baginda mencadangkan supaya SPRM boleh terus membuat laporan kepada Agung untuk kes-kes yang mungkin ada unsur rasuah, kes-kes yang rasuah. Nah, di sanalah kita akan tengok nanti, adakah berani lagi walaun adakah berani lagi mereka-mereka yang selalu tuduh kerajaan kononnya memakai SPRM, mempergunakan SPRM, memperalatkan SPRM untuk kepentingan politik dengan membuat dakwaan terpilih politik. Beranikah lagi lepas ini? Beranikah mereka kata Agung pakai SPRM? Nah, kita tengok nanti. Kalau Agung yang bertindak, beranikah lagi kamu untuk kata Agung memperalatkan SPRM? Selama ini beranilah dakwa, tuduh Anwar Ibrahim, kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan Agung ini, tuduh kata ini semua kerana pendakwaan bersifat politik lah, kerana ada hasad dendam lah, macam-macam lagi lah tuduhan. Lepas ini berani lagi tak? Berani tak lepas ini? Hampa kata Agung mempergunakan SPRM pula. Bila SPRM buat laporan kepada Agung, yang mana Agung ini nanti sudah pun berjanji bahawa baginda akan memburu semua yang ada korup, beranikah lagi untuk anda, untuk kamu yang memang takut sekarang untuk mempersalahkan Agung? Jangan sampai derhaka pula. Jangan sampai derhaka pula. Kita tengoklah. Nah, ini kehebatannya nanti Malaysia kita akan terjadi. Saya fikir Malaysia akan menjadi negara yang amat maju tanpa rasuah. Bayangkan berapa banyak ketirisan yang berlaku kerana rasuah. Bayangkan saja, andai ada projek yang nilainya 100 juta, tapi kerana rasuah, projek itu hanya terpaksa kerana rasuah sana, rasuah sini, sekali siapnya 30 juta aja punya nilai, 70 juta kerana rasuah. Apa yang jadi kepada negara? Tak pandai, susahlah mau maju. Bayangkan sajalah, kalaulah jalan di kampung kami ni yang macam jalan di Bulan ini, kalau tiada rasuah, semua yang rasuah itu, yang di sakau-sakau itu
boleh dihantar ke kampung kami untuk perbaikan jalan, ke sekolah-sekolah di luar bandar kami untuk perbaikan jalan. Tidaklah begini. Bayangkan saja berapa banyak pembangunan pendidikan kesihatan yang kita boleh buat tanpa rasuah. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, semoga ke bawah duli yang maha mulia Sultan Johor akan menjadi agung yang hebat, yang pastinya akan menjadi agung yang dinanti-nantikan. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.